Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hi guys, welcome back to my channel. Apa khabar semua? Cikgu harap you all sihat-sihat, tenang dan ceria sentiasa. Alhamdulillah kita berjumpa lagi guys. Untuk video kali ini kita akan menjelajah ke Asia Tenggara dan mempelajari bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara. Wow. Cikgu harap you all menonton video ini sehingga habis agar tidak terlepas sebarang fakta yang cikgu kongsikan, insya-Allah. Sebelum tu, cikgu mohon semua cepat-cepat subscribe channel cikgu ni dulu ya. And you all akan mendapat update untuk video-video seterusnya. It's time to learn geography now. Okey, kita teruskan. Sebelum kita menjelajah ke Asia Tenggara, ayuh kita kenali dulu apakah negara-negara yang terdapat di Asia Tenggara. Okey, pada umumnya terdapat 11 negara yang berada di Asia Tenggara. Okey, kita tengoklah. Okey, yang pertama adalah Malaysia. Ya, Malaysia, di mana ibu negaranya adalah Kuala Lumpur. Seterusnya Myanmar. Myanmar, ibu negaranya adalah Naypyidaw. Seterusnya Kemboja, Phnom Penh. Vietnam, Hanoi. Seterusnya Laos, Vientiane. Thailand, Bangkok. Okey. Seterusnya adalah Brunei Darussalam. Ibu negaranya adalah Bandar Seri Begawan. Singapura, Timur Leste iaitu Dili dan seterusnya Indonesia, Jakarta, dan last sekali adalah Filipina. Ibu negaranya adalah Manila. Okey, itu adalah 11 negara yang terdapat di Asia Tenggara. Okey, mari kita tengok di manakah kedudukan negara-negara tersebut. Okey, kita teruskan. Yang pertama adalah negara Malaysia. Oh, itulah negara Malaysia di mana ibu negaranya adalah Kuala Lumpur. Okey guys, tu Kuala Lumpur guys. Takkan korang tak tahu kan? Okey, seterusnya kita pergi ke Myanmar. Okey, Myanmar juga dikenali sebagai Burma. Okey, Burma. Di mana ibu negaranya adalah Naypyidaw. Okey. Tu guys, Naypyidaw. Seterusnya kita akan bergerak ke Kemboja. Kemboja di sebelah sini guys. Ni Kemboja. Di mana ibu negaranya adalah Phnom Penh. Okey guys, tu Phnom Penh. Ingat tu. Okey, seterusnya kita pergi ke Vietnam. Okey, Vietnam senang je, dia di tepi laut. Okey, negaranya mempunyai pantai yang panjang panjang pinggir pantainya. Okey, ibu negaranya adalah Hanoi. Mana Hanoi ni? Hanoi berada di atas. Okey, itu guys, Hanoi, ibu negaranya adalah Hanoi. Okey, seterusnya kita pergi ke Laos. Laos berada di pedalaman Asia Tenggara. Tu Laos. Okey, satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak mempunyai pinggir pantai. Okey, Laos di mana ibu negaranya adalah Vientiane. Mana Vientiane? Mana Vientiane guys? Mana Vientiane? Tu, ni Vientiane ni. Seterusnya kita akan pergi ke Thailand. Sawadikap. Thailand. Okey, di mana ibu negaranya adalah Bangkok. Dah sampai Thailand guys. Okey, seterusnya Brunei. Kita pergi ke Brunei. Okey, mana Brunei? Okey, Brunei, itulah Brunei. Okey, ibu negaranya adalah Bandar Seri Begawan. Tu Bandar Seri Begawan guys. Okey, seterusnya kita ke Singapura. Singapura di sini. Okey. Tu Singapura. Seterusnya kita ke Timur Leste. Timur Leste di bawah. Okey. Ni di sini Timur Leste.
Okey, di mana ibu negaranya adalah Dili. Itu Dili. Dili. Seterusnya kita ke Indonesia. Okey, Indonesia. Okey, ibu negaranya adalah Jakarta. Tu Jakarta, guys. Okey, Jakarta. Seterusnya kita ke Filipina. Filipina di sini, guys. Okey. Negara di Asia Tenggara yang mempunyai banyak pulau. Okey, ibu negaranya adalah Manila. Itu Manila. Okey, itu adalah 11 negara yang berada di Asia Tenggara. Boleh, guys? Seterusnya kita akan fokus kepada bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Ni part yang agak best juga ni, guys. Okey, di mana terdapat 4 bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Yang pertama adalah pinggir laut, seterusnya tanah pamah, tanah tinggi, dan yang paling best, guys, gunung berapi. Kat Malaysia tak ada gunung berapi, tetapi di Asia Tenggara ada gunung berapi. So kita boleh mempelajari tentang landscape gunung berapi. Okey, first kita akan fokus kepada pinggir laut. Pinggir laut di Asia Tenggara. Okey, pada umumnya semua negara di Asia Tenggara mempunyai pinggir laut kecuali negara Laos. Kerana seperti yang cikgu terangkan tadi, negara Laos berada di kawasan pedalaman so mereka tidak ada pinggir pantai. Okey, di negara Asia Tenggara juga mempunyai pantai yang cantik dan terkenal, guys. Okey, apa je pantai-pantai yang cantik di negara Asia Tenggara? Paling famous lah di Thailand, Krabi. Dan ada banyak lagi ada banyak. Nanti cikgu akan kongsikan di ruang description pantai-pantai yang tercantik di Asia Tenggara. Okey, seterusnya di Asia Tenggara juga dikelilingi dengan laut, iaitu Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, Laut Jawa dan Laut Sulu. Okey, di Asia Tenggara kita mempunyai pentas benua. Pentas benua merujuk kepada lautan yang cetek di mana kedalamannya adalah kurang daripada 180 meter. Ini sangat menggalakkan aktiviti perikanan. Kenapa? Sebab apabila kedalaman laut kurang daripada 180, cahaya matahari boleh menembusi ke dalam laut dan menyebabkan pertumbuhan plankton. Tahu plankton tu apa? Plankton tu makanan ikan. So apabila ada banyak plankton, so akan banyak ikan, dan ini akan menggalakkan aktiviti perikanan di Asia Tenggara. Okey. Seterusnya kita akan fokus kepada tanah pamah di Asia Tenggara. Okey, umumnya tanah pamah di Asia Tenggara terdiri daripada delta dan lebah sungai. Delta adalah kawasan pemendapan di muara sungai, manakala lembah sungai adalah kawasan yang berada di sekitar sungai, guys. Okey, tanah pamah di Asia Tenggara mempunyai tanah yang subur, tanah alluvium, okey, sesuai untuk aktiviti pertanian, dan di Asia Tenggara terdapat banyak aktiviti penanaman padi. Selain itu, kawasan tanah pamah di Asia Tenggara mempunyai kawasan yang berpenduduk padat, kerana di sini terdapatnya pelbagai pertempatan. Semua bandar-bandar di Asia Tenggara yang cikgu sebutkan tadi tu berada di kawasan tanah pamah, dan di kawasan ini juga senang untuk dijadikan kawasan jaringan pengangkutan dan perhubungan. Okey, antara contoh kawasan tanah pamah yang berada di Asia Tenggara ialah delta Sungai Mekong di Vietnam, delta Sungai Irrawaddy di Myanmar, dan lembah Menam Chao Phraya di Thailand. Itu adalah antara
kawasan tanah pamah yang paling terkenal di Asia Tenggara, dan kesemua tanah pamah ini banyak aktiviti penanaman padi. Okey guys, boleh? Kita akan fokus bentuk muka bumi seterusnya, iaitu tanah tinggi di Asia Tenggara. Umumnya kawasan tanah tinggi di Asia Tenggara terdiri daripada gunung lipat. Gunung lipat adalah bentuk muka bumi yang terbentuk akibat daripada mampatan lapisan kerak bumi. Gunung lipat di Asia Tenggara terdiri daripada gunung lipat muda dan gunung lipat tua, di mana kedua-duanya pun berbeza dari segi proses pembentukan. Kalau gunung lipat muda ia terbentuk 35 juta tahun dahulu, manakala gunung lipat tua terbentuk pada 200 juta tahun dahulu, di mana gunung lipat tua telah terbentuk lama dan mengalami proses penggondolan ataupun proses hakisan. Okey, manakala gunung lipat muda ia baru sahaja terbentuk. So secara umumnya gunung lipat muda lebih tinggi daripada gunung lipat tua. Okey, sebab kenapa? Gunung lipat tua telah mengalami proses penggondolan dan hakisan. Okey, tanah tinggi di Asia Tenggara berbunca daripada banjaran Himalaya di utara dan seterusnya menganjur ke selatan, iaitu banjaran Arakan Yoma di Myanmar. Antara banjaran-banjaran lain yang terdapat di Asia Tenggara ialah banjaran Annam di Vietnam, banjaran Bilak Taung di Thailand dan banjaran Crocker di Malaysia. Contohlah kan, cikgu nak bagilah kan, antara gunung lipat tua yang berada di semenanjung Malaysia adalah banjaran Titiwangsa. Itu adalah contoh gunung lipat tua, manakala gunung lipat muda yang berada di Malaysia adalah banjaran Crocker. Sebab tu banjaran Crocker sangat tinggi dan kasap. Kasap ni terbentuk gunung yang tajam, macam gunung Kinabalu itulah. Okey, tu adalah bentuk muka bumi di Asia Tenggara, iaitu tanah tinggi. Seterusnya kita akan bergerak ke kawasan gunung berapi. Ni best guys. Okey. Umumnya terdapat hanya 2 negara sahaja di Asia Tenggara yang mempunyai gunung berapi yang masih aktif, iaitu negara Indonesia dan Filipina. Kalau di Indonesia antaranya adalah Gunung Merapi, Gunung Kerinci dan Gunung Krakatau, manakala di Filipina adalah Gunung Mayon dan Gunung Pinatubo. Setiap kali di media masa kita sering mendengar akan letusan-letusan gunung berapi ini, dan ia sangat mengganggu dan boleh menyebabkan kerosakan harta benda bagi penduduk-penduduk yang berdekatan. Selain itu juga ia memuntahkan banyak debu dan asap. Itu adalah gunung berapi lah. Walaupun begitu, kawasan ini juga sering dilawati oleh pelancong-pelancong dari luar negara. Okey guys, boleh? Okey, itu adalah bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Okey, kita ulang balik. Di mana terdapat 4 bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Yang pertama adalah pinggir pantai, seterusnya tanah pamah, tanah tinggi dan gunung berapi. Kita teruskan dengan satu lagi bentuk muka bumi di Asia Tenggara, iaitu sungai dan tasik utama di Asia Tenggara. Okey, untuk sungai dan tasik kita akan rujuk kepada Sungai Mekong. Sungai Mekong di Vietnam, Sungai Irrawaddy di Myanmar, Menam Chao Phraya Thailand, Tonle Sap Kemboja dan Danau Toba di Indonesia. Kita fokus kepada Sungai Mekong dahulu. Okey, Sungai Mekong merupakan antara sungai yang terpenting di Asia Tenggara, di mana panjang sungai ini ialah
km. Wow, panjang di mana Sungai Mekong berpunca di dataran Tibet, Yunnan, China. Seterusnya merentasi beberapa negara di Asia Tenggara iaitu Myanmar, Thailand, Kemboja, Laos dan last sekali masuk ke Vietnam. Begitu panjang sungai ini. Penduduk di Asia Tenggara sangat bergantung hidup kepada Sungai Mekong, di mana lebih 90 juta orang bergantung hidup pada sungai ini. Selain itu, sungai ini juga mempunyai dataran yang subur dan aktiviti penanaman padi sawah, di mana keluasannya sehingga 140,000 km persegi. Itu adalah Sungai Mekong. Okey, seterusnya adalah Sungai Irrawaddy. Sungai Irrawaddy. Senang je naik eja Sungai Irrawaddy ni, double R double D, Irrawaddy di Myanmar. Okey, Sungai Irrawaddy merupakan sungai yang terpenting di Myanmar, di mana panjang sungai ini ialah 2,293 km. Ia mengalir daripada utara Myanmar, seterusnya mengalir ke selatan dan berakhir di Laut Andaman. Antara kegunaan Sungai Irrawaddy ini ialah sebagai jalan perhubungan dan pengangkutan, sumber pengairan untuk penduduk setempat, membekalkan sumber protein iaitu ikan lah kan, dan pengairan penanaman padi di Myanmar. Itu adalah Sungai Irrawaddy. Seterusnya, of course, Menam Chao Phraya di Thailand. Kalau tak silap cikgu lah kan, Menam ni bahasa Thailandnya maksudnya sungai. Okey, Sungai Chao Phraya, Menam Chao Phraya. Okey, sama juga halnya di Thailand. Menam Chao Phraya merupakan sungai terpenting di Thailand, di mana panjang sungai ini ialah 372 km. Ia mengalir daripada utara Thailand ke Teluk Siam. Selain itu, Menam Chao Phraya mempunyai kawasan yang subur lah, yang dinamakan Lembah Chao Phraya. Ia merupakan kawasan penanaman padi kerana mempunyai tanah yang subur. Antara fakta lain berkaitan Menam Chao Phraya ialah ia merupakan jalan perhubungan dan pengangkutan, dan di sini juga dikenali sebagai Venice Timur, di mana terdapatnya aktiviti pasar apung dan tarikan utama aktiviti pelancongan best. Banyak jual makanan yang sedap-sedap guys, don't worry, halal. Dan seterusnya sungai ini juga digunakan untuk mengangkut kayu balak dan barang-barangan pukal. Barang-barangan pukal adalah merujuk kepada barang yang diangkut secara banyak-banyak lah. Banyak-banyak Okey, seterusnya kita akan bergerak ke sungai. Bukan sungai, Tasik. Tasik di Kemboja, iaitu Tonle Sap. Tasik Tonle Sap terletak di barat Kemboja. Ia merupakan tasik air semula jadi yang terbesar di Asia Tenggara. Wow, di mana keluasannya ialah 2,569 km persegi. Antara kegunaan tasik Tonle Sap ini adalah membekalkan sumber air untuk keperluan domestik. Kalau keperluan domestik ni merujuk kepada aktiviti kita lah, kita guna untuk mandi, untuk basuh pinggan, untuk memasak dan sebagainya. Selain itu juga ia digunakan untuk penanaman padi di Kemboja. Merupakan perikanan air tawar. Ia adalah kegiatan ekonomi terpenting di Kemboja, di mana aktiviti perikanan air tawar di Tasik Tonle Sap akan dilakukan pada musim kemarau kerana
pada musim kemarau, air tasik ini akan cetek, di mana orang-orang kampung akan pergi menangkap ikan, dan ikan-ikannya sangat banyak. Apa je spesies ikan air tawar yang ada di Tonle Sap ni? Okey, ikan keli, ikan harwa, dan ikannya besar-besar dan banyak-banyak lagi lah. Selain itu, kawasan Tonle Sap ini dijadikan kawasan pelancongan, dan banyak pelancong-pelancong luar negara datang untuk melihat panorama kawasan Tonle Sap ini. Okey guys. Dan yang terakhir adalah ke Danau Toba, Indonesia. Danau ni kalau tak silap merujuk kepada Tasik Toba, tetapi orang Indonesia panggil Danau Toba. Okey, Danau Toba terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Kawasan Danau Toba pada asalnya adalah kawasan pergunungan. Okey, Danau Toba adalah tasik volkanik yang terbentuk akibat daripada ledakan gunung berapi pada 75 tahun dahulu. Wow, antara saiz Danau Toba ni ialah panjangnya ialah 100 km, manakala lebarnya adalah 30 km. Kedalamannya adalah melebihi 500 meter dan merupakan tasik volkanik yang paling dalam. Di Danau Toba juga mempunyai pulau yang terbentuk akibat daripada pergerakan magma yang dikenali sebagai Pulau Samosir. Antara kegunaan tasik Danau Toba ini adalah menjadi kawasan tarikan pelancongan daripada luar negara, membekalkan sumber air domestik kepada penduduk setempat, dan akhir sekali adalah untuk kegunaan aktiviti pertanian. Sebenarnya Danau Toba ni Cikgu rujuk, dia tidaklah macam pedalaman, agak maju juga kawasan di Danau Toba ni akibat daripada aktiviti pelancongan. Jom kita melancong ke sana guys, jom. Macam mana? Best kan tajuk ni? Kita menjelajah ke Asia Tenggara. Alhamdulillah, cikgu rasa itu sahaja yang ingin cikgu sampaikan. Panjang juga video kali ni Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Cikgu doakan you all menjadi pelajar yang cemerlang. Amin. Kepada pelajar-pelajar boleh membuat latihan, cikgu ada sediakan link di ruang description. Kepada yang masih belum subscribe, mohon subscribe channel cikgu. InsyaAllah segala komen dan cadangan amat cikgu alu-alukan. Fokus yang baik-baik saja guys. Kita akan berjumpa lagi pada video seterusnya. Okay guys, bye-bye.